Telefon sikit. Masukkan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammu at-taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idha syi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما واغفر لنا وارحمنا يا أكرم الأكرمين. نسأل الله سبحانه أن يرزقنا الإخلاص في النية والقول والعمل ونسأله تعالى أن يجعلنا من عباده الصالحين. أما بعد مسلمين dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, nasihat bagi hati pada malam ini adalah kita sentiasa ikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa taala apabila melakukan amalan yang salih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Innamal a'malu binniyat." Maka difahami daripada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bahwasanya amalan-amalan yang salih supaya ia diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka seorang perlu mengikhlaskan niat kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka apabila kita membuat sesuatu yang baik, sesuatu yang ia ibadah, maka hendaklah kita ingat kita buatnya kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila kita salat lillahi ta'ala. Apabila kita dengar majlis ilmu, kita dengar ilmu lillahi ta'ala. Apabila kita membantu seorang Muslim dalam sesuatu perkara yang baik, kita niat kita membantu orang Islam lillahi ta'ala. Dan apabila seorang bapa dia membayar nafkah kepada isterinya dan kepada anaknya, maka hendaklah dia niat dan ingat bahawasanya dia membayar nafkah lillahi ta'ala. Dan apabila seorang ibu dia masak makanan bagi anak dia dan suaminya di rumah, hendaklah dia ingat dia membuat ini membantu mereka dan sediakan makanan bagi mereka lillahi ta'ala. Apabila kita ada niat yang baik, niat ikhlas kerana Allah Subhanahu wa ta'ala, maka dia tidak dapat kita sambung. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala kurniakan kepada kita niat yang ikhlas kerana Allah apabila kita buat amalan yang baik. Muslimin dan muslimat rahimakumullah, pada pengajian yang sebelum ini kita telah mula membahaskan tentang bagaimana seorang menjaga imannya, Islamnya daripada perkara-perkara yang merosakkannya. Dan kita telah sebut bahawasanya iman adalah nikmat yang paling besar ke atas kita. Maka wajib ke atas kita memeliharakan Islam kita, iman kita daripada perkara yang memutuskannya, daripada perkara yang merosakkannya. Dan para ulama telah membahagikan kufur atau riddah kepada 3 bahagian. Seperti mana kita telah bahaskan sebelum ini, kita kata riddah adalah perkara yang memutuskan Islam, sama ada dengan ucapan atau keyakinan atau perbuatan. Sebelum ini kita telah membahaskan tentang contoh-contoh bagi riddah dari sudut keyakinan. Dan pada malam ini kita akan sambung perbahasan
Dan kita akan syarah tentang contoh-contoh bagi riddah dari sudut perbuatan dan ucapan. Kata pengarang rahimahullah, boleh buka kitab pada muka surat 13. Yang belum dapat salinan daripada kitab ini, maka saya ingatkan sekali lagi, kita ada satu link dalam page ini yang mana boleh download salinan. Kata pengarang rahimahullah, wa minath thani as-sujudu li sanamin aw shamsin aw narin wa ramyul mushafi fil qadhurati wal iyadhu billahi ta'ala. Dan antara riddah daripada bahagian kedua, yakni perbuatan, ialah sujud kepada berhala atau matahari atau api, dan juga melemparkan mushaf ke dalam sampah, wal iyadhu billahi ta'ala. Maka contoh bagi kufur dari sudut perbuatan, seperti kalau orang buat sujud kepada berhala. Membuat sujud kepada berhala, perbuatan ini tidak dibuat melainkan oleh orang kafir. Maka jika orang membuat sujud kepada berhala, dia jatuh dalam kekufuran. Juga kalau orang buat sujud kepada matahari, atau kepada bulan, atau kepada api, kerana perbuatan-perbuatan ini dibuat hanya oleh orang yang kafir, wal'iyadhu billahi ta'ala. Tetapi ada setengah orang yang jahil, kita melihat mereka membuat sujud kepada guru-guru mereka, dan mereka dakwa diri mereka adalah orang sufi. Sebenarnya orang sufi yang betul tidak buat perbuatan ini. Kerana kata ulama, membuat sujud kepada manusia, jika ia dengan kasad menyembah manusia itu, maka ini adalah kekufuran. Tetapi jika ia dengan kasad menunjukkan hormat, bukan dengan kasad menyembah dia, kata ulama, haram perbuatan ini dalam syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka bukan daripada perbuatan ahli sufi yang benar membuat sujud kepada guru-guru mereka. Bahkan ini perkara dilarang. Hatta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia melarang Muadz ibn Jabal daripada membuat sujud kepadanya, walaupun dia adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan contoh bagi kufur dari sudut perbuatan juga, seperti kalau orang dia melemparkan mushaf Al-Quran dalam sampah. Kerana perbuatan ini menunjukkan kehinaan terhadap Al-Quran, wal'iyadhu billahi ta'ala. Maka orang yang melemparkan mushaf Al-Quran dalam tong sampah, dia jatuh dalam kekufuran. Juga orang yang pijak mushaf Al-Quran dengan kakinya dengan sengaja, sedang dia tahu ini adalah mushaf Al-Quran, tapi dengan sengaja dia pijaknya dengan kakinya, maka ini juga kekufuran, wal'iyadhu billahi ta'ala. Kata pengarang, wa min ats-tsalits an yaqula li muslimin ya kafiru ghaira muta'awwil. Dan antara riddah daripada jenis yang ketiga perkataan ialah seseorang itu berkata kepada seorang muslim, wahai si kafir, tanpa sebarang takwilan. Sekarang kita mahu mula bahaskan tentang contoh-contoh bagi kufur dari sudut ucapan. Ada setengah orang, mereka bermudah-mudah dalam ucapan mereka, sampai keluar daripada mulut mereka perkataan-perkataan yang mendustakan agama, perkataan-perkataan yang ada padanya penghinaan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau terhadap agama Islam, wal iyadhu billah. Ini sesuatu perkara yang sangat bahaya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, innal abda la yatakallamu bil kalimati la yara biha ba'sa yahwi biha fin nari 70 kharifah. Hadis ini riwayat oleh At-Tirmizi dan ditahsinkan oleh beliau. Difahami daripada hadis ini, boleh jadi seorang hamba dia cakap satu perkataan yang mana dia sangka tidak memudaratkan dia, tetapi kerana sebab perkataan itu dia dihimbungkan dalam api neraka jarak 70 tahun.
yakni dia sampai ke dasar api neraka. Apabila seorang sampai ke dasar api neraka, ini maknanya dia adalah orang kafir, kerana tidak ada orang muslim yang fasik yang sampai ke dasar api neraka. Dasar api neraka yang ia jarak jatuh 70 tahun, itu khas bagi orang kafir. Maka difahami daripada hadis ini yang riwayat oleh At-Tirmizi, bahawasanya kalau orang cakap perkataan yang ia adalah kekufuran wal'iyadzu billahi ta'ala, dan dia mati dalam keadaan keadaan kekufuran, dia akan dimasukkan dalam api neraka wal'iyadzu billah. Maka contoh bagi kufur dari sudut perkataan, kalau orang kata kepada orang muslim yang dia tahu dia adalah muslim, agamanya agama Islam, dia tahu, tapi dia kata kepadanya, wahai si kafir, maka kata ulama, berdasar hadis yang sahih yang riwayat oleh Al-Bukhari, kata ulama yang kata ini kepada orang muslim, sedang dia tahu dia orang muslim, dia jatuh dalam kekufuran wal'iyadzu billahi ta'ala. Kenapa? Kata ulama, kerana dia telah namakan agamanya yang dia tahu adalah agama Islam dengan kufur, dan yang namakan agama Islam dengan kufur, ya, dia jatuh dalam kekufuran wal'iyadzu billah. Maka perlu berhati-hati, jangan mengkafirkan orang Islam tanpa hak. Tidak boleh mengkafirkan orang Islam tanpa hak. Tengok kepada kaedah-kaedah yang kita sebut, ini disebut oleh para ulama yang besar. Maka ini bukan permainan. Tidak boleh seorang dia mengkafirkan orang Islam tanpa hak. Tetapi ada setengah orang mereka kata kepada orang muslim, wahai si kafir. Tapi apabila mereka kata ini, mereka kata kita kasad perbuatan dia seperti perbuatan orang kafir, kerana dia buat khianat kepada orang Islam, dia buat dosa-dosa besar dan kefasikan wal'iyadzu billahi ta'ala. Maka mereka kata kita kasad hanya nak kata bahawasanya perbuatannya seperti perbuatan orang kafir. Bukan kasad kita agama dia adalah kufur, bukan kasad kita agama dia yang ia agama Islam adalah kufur. Kata ulama, kalau ini adalah kasad orang, tidak dihukum ke atasnya dengan kekufuran, tetapi masih lagi haram untuk kata seperti ini kepada orang Islam. Haram. Kata pengarang, was-sukhriyatu bismin min asma'illahi ta'ala aw wa'dihi aw wa'idihi mimman la yakhfa 'alayhi nisbatu dhalika ilayhi subhanahu. Mafhumnya, dan mempersendakan satu nama daripada nama-nama Allah Ta'ala, atau janjinya atau ancamannya bagi sesiapa yang ke atasnya tidak tersembunyi sandaran perkara tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Maka pengarang di sini dia kata, jika seorang mempersendakan nama Allah subhanahu wa ta'ala, yang mempersendakan salah satu daripada nama-nama Allah, maka dia jatuh dalam kekufuran. Contohnya, kalau orang kata tentang salah satu daripada nama-nama Allah, ini nama yang buruk, wal'iyadzu billahi ta'ala, maka katanya tentang nama Allah ia adalah buruk, ini maknanya dia mempersendakan nama Allah wal'iyadzu billah. Dan juga di antara kufur dari sudut ucapan, kalau seorang kata perkataan yang ada padanya mempersendakan janji Allah subhanahu wa ta'ala. Contohnya, kita tahu Allah Ta'ala telah janji bagi orang-orang yang beriman bahawasanya dia akan masukkan mereka ke dalam syurga, dan Allah Ta'ala telah mengkhabarkan tentang nikmat syurga di dalam Al-Quran. Maka jika seorang dia mempersendakan janji Allah ini, jika orang kata syurga ini permainan budak kecil, kita tidak mahu, dia ini mempersendakan janji Allah subhanahu wa ta'ala, maka yang mempersendakan janji Allah, dia jatuh dalam kekufuran.
Juga kalau orang mempersendakan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Yani kita tahu bahawasanya Allah Taala telah mengancam orang-orang kafir dengan api neraka. Maka jika orang mempersendakan ancaman Allah Subhanahu wa taala dengan dia kata contoh, yakni kalau orang kata api neraka ini bukan tempat siksaan, ia tempat permainan sahaja, bukan tempat siksaan, maka orang yang kata ini dia mempersendakan ancaman Allah Subhanahu wa taala, maka dia jatuh dalam kekufuran. Tetapi kalau orang dia hanya kata api neraka ini kita tidak suka, semoga Allah Ta'ala mempertahankan kita daripadanya, ini bukan, dia tidak mempersendakan ancaman Allah dengan ini, kerana memang kita tidak suka kepada api neraka, kita mohon daripada Allah jaga kita daripadanya, kita tidak suka masuk ke dalamnya. Maka jika orang kata tentang api neraka sesuatu yang ada padanya mempersendakan ancaman Allah atau mendustakan apa yang warid dalam Al-Quran tentang api neraka, itu yang kata ulama ia menjatuhkan dalam kekufuran, wal'iyadhu billahi ta'ala. Kata ulama, kata pengarang, wal istighfafu bil islami أو بالكعبة أو بالقرآن أو بحكم الشريعة أو بالأنبياء أو الملائكة. Mafhumnya begitu juga mempersenda agama Islam atau Kaabah atau Al-Quran atau hukum syara' atau para nabi atau para malaikat. Maka jika seorang mempersendakan agama Islam, yakni jika seorang dia kata tentang agama Islam, agama ini agama kezaliman, agama buruk, yakni dia mempersendakan agama Islam, maka yang mencaci agama Islam, yang mempersendakan agama Islam, dia keluar daripada agama Islam. Juga yang mempersendakan Al-Kaabah, yang mempersendakan Al-Kaabah, maka dia jatuh dalam kekufuran, wal'iyadhu billahi ta'ala. Yang mempersendakan syiar-syiar Islam, maka dia keluar daripada agama Islam. Juga yang mempersendakan Al-Quran, seperti kalau dia melemparkan mushaf Al-Quran dalam sampah. Juga yang mempersendakan hukum syariat. Jika orang dia mempersendakan hukum syariat, dia kata hukum syariat yang dia tahu ini hukum syariat, contoh warid dalam Al-Quran, dia kata ini hukum kezaliman ini, maka dia mempersendakan hukum syariat, wal'iyadhu billah. Juga yang mempersendakan para anbiya alaihimus salatu wassalam, seperti yang kata tentang Nabiullahi Adam, dia seperti monyet atau seperti kira, maka ini maknanya dia mempersendakan Nabiullahi Adam, wal'iyadhu billahi ta'ala. Maka perlu berhati-hati. Juga yang mempersendakan para malaikat yang mempersendakan para malaikat, maka juga yang mempersendakan salah satu daripada para malaikat, maka dia jatuh dalam kekufuran. Ada setengah orang yang mencaci Azrail, wal'iyadhu billahi ta'ala. Ada setengah orang apabila berlaku kematian di rumah mereka, mereka marah dan mereka mencaci Azrail. Azrail adalah daripada para malaikat yang mulia, tidak boleh mencaci dia. Telah dinaskan oleh seorang ulama besar namanya Ibnu Farhun, daripada para ulama Maliki yang masyhur, dia kata yang mempersendakan salah satu daripada para malaikat, maka dia jatuh dalam kekufuran. Okey, maka para ulama mereka telah menulis banyak kitab tentang apa yang kita telah membahaskan. Di antara ulama Melayu yang sangat masyhur yang menulis kitab tentang ini, dan dia telah memberi contoh lagi banyak daripada contoh-contoh yang kita telah sebut, adalah Syekh Muhammad Arshad Al-Banjari, mufti negeri Banjar zaman dahulu. Dia menulis kitab berjudul Tuhfatur Raghibin, dan dia telah sebut 3 pembahagian yang kita telah sebut, dan dia telah memberi banyak contoh bagi setiap bahagian. Juga di antara mereka yang sebut banyak contoh, Syekh Dawud bin Abdullah Al-Fatani dalam kitabnya yang berjudul Sulam Al-Mubtadi. Maka contoh-contoh yang disebut di sini
adalah sedikit dibandingkan dengan contoh-contoh yang disebut oleh para ulama Melayu dalam kitab mereka. Muslimin dan muslimat rahimakumullah subhanahu wa ta'ala, kita baca fasal yang seterusnya. Kata pengarang, faslun yajibu ala man waqa'at minhu riddatun al-'audu fawran ila al-islam bil-iqla'i an sababiha wal-nutqi bish-shahadatain fa in lam yarji' wajabat istidabatuhu. Kata pengarang, wajib ke atas orang yang jatuh ke dalam riddah untuk kembali segera ke dalam agama Islam dengan meninggalkan sebab riddah dan menuturkan dua kalimah syahadah. Maka jika sekiranya dia tidak kembali kepada Islam, maka wajib menyuruhnya untuk bertaubat, yakni untuk kembali ke agama Islam. Okey, sekarang pengarang dia sebut dalam fasal ini bagaimana seorang yang jatuh murtad kembali ke agama Islam. Kita tahu bahawasanya dalam zaman sekarang ada setengah orang yang cuba mempengaruhi setengah daripada pemuda-pemudi kita untuk mahu tarik mereka jatuh murtad dan keluar daripada agama Islam. Maka jika orang terpengaruh dengan kesesatan dan dia tinggalkan agama Islam, dia buat kekufuran dan keluar daripada agama Islam, tapi setelah itu dia mahu kembali ke agama Islam, bagaimana dia balik ke agama Islam? Dengan meninggalkan kekufuran dan mengucap dua kalimah syahadah. Ini adalah caranya. Mesti dua perkara ini, mesti dua perkara ini, meninggalkan kekufuran dan mengucap dua kalimah syahadah. Bukan kembali kepada agama Islam bukan dengan seorang kata astaghfirullah, astaghfirullah, tidak. Kerana perkataan astaghfirullah maknanya ya Allah, ampunkanlah dosa saya. Maka jika seorang yang ada dalam keadaan kekufuran, dia kata astaghfirullah, maknanya dia minta daripada Allah mengampunkan dosanya sedangkan dia masih lagi dalam kekufuran. Ini tidak boleh. Ini mendustakan Al-Quran. Kerana Allah mengkhabarkan bahawasanya dia tidak mengampunkan orang yang kafir. Orang yang kafir Allah Ta'ala tidak mengampunkan dia. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Maka orang yang jatuh dalam riddah, dalam kekufuran, mesti dia kembali ke agama Islam dengan mengucap dua kalimah syahadah dan meninggalkan kekufuran. Setelah dia kembali, maka dia boleh mengucap astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Okey. Kata pengarang, faslun wa yabtulu birriddati as-sawm wat-tayammum wan-nikah qabla ad-dukhul wa kadha ba'dah illam ya'ud ila al-islam fil 'iddah. Mafhumnya, fasal, dan batal dengan sebab riddah, puasa, tayammum dan nikah sama ada sebelum bersetubuhan, dan begitu juga jika sesudahnya, jika dia tidak kembali kepada Islam dalam tempoh iddah. ولا يصح عقد نكاحه وتحرم ذبيحته ولا يرث ولا يورث ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين. Dan tidak sah akad nikahnya dan haram sembelihannya, dan dia tidak mewarisi dan tidak diwarisi dan tidak disolatkan ke atasnya, dan dia juga tidak boleh dikuburkan di tanah perkuburan orang-orang Islam. Okey, jika orang dia keluar daripada agama Islam, yakni dia sudah murtad. Apabila dia murtad, yakni dia bukan Muslim lagi. Okey, apabila seorang jadi murtad, ada hukum hakam yang ulama sebut tentang murtad. Orang yang jatuh murtad, maka jika ketika dia jatuh murtad, yakni jika sebelum dia jatuh murtad dia dalam keadaan puasa, tapi dia jatuh murtad, dengan jatuh murtad batal puasanya. Maka jika orang di bulan Ramadan, siang hari Ramadan, dia jatuh murtad, maka batal puasa dengan jatuh murtad, wal'iyadhu billahi ta'ala. Wajib ke atas dia kembali ke agama Islam serta merta dengan mengucap dua kalimah syahadah dan meninggalkan kekufuran,
dan dia akan menahan diri sampai maghrib. Kemudian setelah Ramadan terus dia kena buat qada, segera kena buat qada setelah Ramadan, yakni pada 2 Syawal, kerana hari raya tidak boleh puasanya. Maka pada 2 Syawal dia buat qada. Okey. Juga dengan riddah batal tayammum. Batal tayammum dengan riddah. Dan dengan riddah juga batal nikah. Kita tahu bahawasanya orang yang buat kekufuran, maka dengan kekufuran ini, jika dia ada isteri, maka dengan kekufuran batal akad nikahnya jika dia belum buat persetubuhan lagi. Tapi kalau dia sudah buat persetubuhan, kata ulama, kita tengok, jika dia kembali kepada agama Islam, sebelum habis tempoh iddah perempuan, maka tidak memerlukan akad yang baru. Tapi jika dia kembali kepada agama Islam setelah sudah habis tempoh iddah perempuan, maka dia memerlukan kepada akad yang baru. Saya akan ulangnya sekali lagi, okey, supaya jelas isu ini. Jika orang jatuh murtad, apakah hukum akad nikahnya? Di sini ada 2 situasi. Kata ulama, jika dia jatuh murtad sebelum dia buat persetubuhan, contoh dia hanya buat akad nikah dan belum buat persetubuhan langsung lagi, belum buat jima' langsung, maka jika salah satu daripada 2 pasangan jatuh murtad, maka batal akad nikah itu. Setelah orang murtad kembali kepada agama Islam, maka jika mereka mahu bersama lagi, mereka memerlukan kepada akad nikah yang baru. Jika mereka mahu kembali sebagai suami isteri, maka memerlukan akad nikah yang baru. Tapi jika salah satu daripada suami isteri jatuh murtad setelah sudah berlaku di antara mereka jima' walaupun 1 kali, maka di sini dilihat, jika orang murtad kembali kepada agama Islam sebelum habisnya tempoh iddah perempuan, yang ia jika wanita yang berhaid, maka 3 kali suci. Maka jika si murtad dia kembali kepada agama Islam sebelum habisnya tempoh iddah, maka tidak memerlukan kepada akad nikah yang baru. Tetapi jika dia kembali kepada agama Islam setelah sudah habisnya tempoh iddah, maka memerlukan kepada akad nikah yang baru jika mereka mahu kembali sebagai suami isteri. Okey. Juga di antara hukum hakam tentang murtad, tentang orang yang jatuh murtad. Orang yang jatuh murtad tidak sah dia berkahwin dengan wanita yang muslimah. Dan tidak sah akad nikahnya dengan sesiapa seperti mana ulama Islam kata. Maka orang yang jatuh murtad tidak sah dia berkahwin dengan wanita yang muslimah atau wanita yang bukan muslimah. Tidak sah akad nikahnya. Juga kata ulama, kita tidak boleh makan daripada sembelihan orang murtad. Jika orang murtad dia buat sembelihan lembu atau kambing, maka itu dikira bangkai. Dalam agama Islam kita kira itu sebagai bangkai, kita tidak boleh makan daripadanya. Kata pengarang, wala yarithu wala yurathu, yakni di antara hukum hakam orang murtad dia tidak mewarisi harta jika kerabatnya yang muslim meninggal dunia. Contoh, kalau ayahnya dia orang muslim tapi dia orang murtad, maka apabila ayahnya mati dan dia masih lagi dalam keadaan murtad, maka dia tidak mewarisi harta daripada ayahnya. Ini dalam hukum Islam, dan ini perkara yang terkenal diketahui apabila kita belajar tentang faraid dan mirath. Maka di antara yang tidak mewarisi adalah orang murtad, dia tidak mewarisi. Dan juga wala yurath, yani jika dia meninggal dunia, jika orang murtad meninggal dunia, maka kerabatnya yang muslim tidak akan mewarisi hartanya. Bahkan hartanya akan diserahkan kepada baitul mal,
wala yusalla alaihi, yakni orang yang murtad kerana dia bukan muslim, maka kita tidak boleh buat solat jenazah ke atasnya, tidak boleh. Haram dibuat solat jenazah ke atasnya, tidak boleh. Wala yudfanu fi maqabiril muslimin, dan haram mengkebumikan dia dalam tanah perkuburan orang Islam, kerana tanah perkuburan orang Islam khas bagi mereka dan dia bukan di kalangan mereka, maka tidak boleh mengkebumikan dia dalam tanah perkuburan orang Islam. Ini adalah hukum hakam yang disebut oleh ulama fiqh dalam kitab-kitab mereka tentang orang murtad. Dengan ini, alhamdulillah, kita telah khatam bahagian aqidah dalam Aujazul Mukhtasarat, dan pada pertemuan yang akan datang kita akan mula membahaskan tentang hukum hakam fiqh insya-Allah taala. Maka harap muslimin dan muslimat bersemangat yang tinggi untuk sambung menuntut ilmu agama yang penting ini, dan insya-Allah pada hari Isnin kita akan mula dengan syarah babut taharah, tentang bab taharah bersuci. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Jangan lupa untuk tekan like bagi page kita supaya membantu kita sebarkan dakwah dan ilmu ini yang penting kepada ramai orang, dan tekan follow dan jemput ahli keluarga dan kerabat dan sahabat untuk sentiasa follow belajar ilmu ini yang sangat penting untuk seorang selamat di hari akhirat. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.